Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ala sayyidina Muhammad ibn Abdillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita menggunakan buku 206 Permasalahan Puasa karangan Al-Ustaz Muhadir bin Jul hafizahullah. Kita sampai pada muka surat 35 bahagian ke-6 bab 6 keadaan yang membolehkan berbuka puasa. Masih lagi tentang puasa Ramadan dan puasa sunat. Dan sekarang tajuk sekarang berkaitan dengan puasa Ramadan. Bilakah seseorang itu boleh berbuka puasa Ramadan? 1. Sakit, musafir dan terlalu tua. Orang sakit boleh berbuka puasa Ramadan. Orang musafir boleh buka puasa Ramadan. Dan terlalu tua, tak ada tenaga langsung dah, terlalu tua juga boleh berbuka puasa Ramadan. Selesai huraian tajuk tu. Orang yang sakit atau bermusafir. Sakit ni tidak semestinya orang tua ni sakit ni. Orang yang sakit atau bermusafir. Sakit ni tak semestinya tua. Dia umur 18, dia sakit, yang sakit dia tu tak boleh berpuasa. Kan? Tak semestinya tua. Orang yang sakit atau musafir boleh untuk tidak berpuasa. Puasa apa? Puasa Ramadan. Tetapi hendaklah mengqadakannya pada hari lain. Wajib qada. Dia sakit, doktor kata tak boleh puasa. Kalau puasa bertambah teruk sakit itu. Ataupun kalau puasa lambat sembuh sakit itu. Maka orang itu boleh buka puasa Ramadan. Puasa wajib ni. Okey. Tak kira lah umur dia berapa pun, 16 ke, 28 ke, 32 ke. Okey. Ataupun orang musafir. Orang musafir juga boleh buka puasa, tapi dan kedua-duanya wajib qada. Kalau orang tu dia sakit 18 hari tak puasa Ramadan, doktor pun nasihatkan untuk dia berbuka, maka dia kena qada 18 hari selepas Ramadan. Ataupun dia bermusafir, berapa hari yang dia musafir dia boleh berbuka tu, maka dan kemudian dia wajib qada. Catatan, ijma' mengatakan jika orang yang sakit menguatkan dirinya untuk berpuasa, maka sah puasanya. Dia sakit, kemudian doktor bagi pilihan. Doktor kata kalau boleh tahan untuk berpuasa, maka bertahanlah. Doktor bagi pilihan macam tu. Doktor tak kata jangan. Doktor tak kata jangan puasa nanti mudarat. Doktor tak sebut macam tu. Kalau doktor sebut macam tu sampai boleh mudarat, maka dia tak boleh berpuasa. Dia kena makan ataupun dia kena ambil ubat contohnya. Dia perlu makan ubat di siang hari Ramadan. Sebagai contoh atas arahan doktor, nasihat doktor. Maka dia tak boleh berpuasa, dia kena berbuka dan nanti dia wajib qada. Kalau dia sakit tapi dia gagah juga untuk puasa, maka sah puasanya. Kemudian, terlalu tua atau sakit kuat. Orang yang terlalu tua atau sakit kuat tidak wajib berpuasa dan wajib menggantikannya. Nya itu apa? Menggantikan puasa. Dengan membayar fidyah 1 cupak setiap hari. 1 cupak ataupun 1 mud
bersamaan dengan 566.85 gram. Lebih kurang sekati. Kan? Ataupun 600 gram. Lebih kurang 600 gram. Tak sampai sekilo lah. Satu cupak tak sampai sekilo. Okey. No? Jadi orang yang tua dan sakit, yang sakit kronik, tak wajib puasa. Tapi wajib bayar fidyah. Sehari satu cupak. Okey. Kemudian, jika membayar fidyah pun tidak mampu kerana miskin umpamanya, boleh menggunakan pendapat yang tidak mewajibkan membayar fidyah. Pendapat ini yang disokong oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Tuhfah. Imam Ibn Hajar dalam Tuhfah sebut, kalau fidyah pun tak mampu bayar, memang sebab dia yang paling miskin di kampung tu. Tiga yang paling miskin di kampung tu, dia salah seorang. Maka tak wajib bayar. Boleh guna pendapat Imam Ibn Hajar. Walau bagaimanapun, menurut Al-Imam Al-Ramli dan Al-Imam Al-Khatib Al-Syarbini, fidyah tetap wajib dibayar walaupun miskin, dan fidyah yang belum terbayar akan menjadi hutang. Ini untuk orang miskin. Orang miskin yang terlalu tua, tak mampu berpuasa, maka dia pun buka puasa. Ramadan dia tak puasa 6 hari. Boleh tak dia tidak berpuasa? Boleh. Tidak wajib dia berpuasa. 6 hari yang dia berbuka tu kena bayar fidyah, iaitu 6 cupak. 6 kali 6 lebih kurang 3.6 kilogram. Satu hari satu cupak. 3.6 kilogram. Seandainya orang yang terlalu tua tadi, yang tak puasa tadi, nak bayar 3.6 kilogram, tak mampu sebab dia yang paling miskin. Tuan-tuan yang gaji 4,000, 6,000, 7,000, 3,500. Mungkin tuan-tuan kata 3.6 kilo takkan tak boleh bayar, Ustaz. Takkan tak boleh bayar, Ustaz, 3.6 kilo. Muslimin muslimat sekalian, ziarah orang fakir. Ziarah orang fakir. Ambil masa ziarah. Lah PKP tak payah jalan lah. Nanti selepas habis PKP kan. Antara aktiviti, tuan-tuan, cari orang yang paling miskin, yang paling susah di tempat kita. Tuan-tuan tak perlu cari di Sek, tak perlu pergi sampai ke Kuala Nerang, tak perlu cari di Baling. Saya jumpa dengan ada NGO ni, tuan-tuan, orang Pening, pulau kan. Tak perlu cari di pedalaman, di Pening pun berlambak-lambak. Di tengah-tengah bandaraya tu, di tengah-tengah bandaraya, berlambak. Fakir. Nak makan pun tak ada. Duit untuk makan pun tak ada. Jadi tuan-tuan, bila pengarang buat contoh, seandainya orang yang tua, yang sakit itu, yang terlalu tua, bukan sakit, yang terlalu tua tadi, dia tak mampu berpuasa, dia tak wajib berpuasa, tapi wajib bayar sehari yang dia tinggal 1 mud. Kalau 6 hari 3.6 kilo, 10 hari lebih kurang 6 kilo, dia tak mampu bayar, maka ada pendapat tidak perlu bayar. Nak guna mana-mana pendapat pun boleh. Kalau betul dia tak mampu, maka tak wajib dia bayar. Kalau menurut Al-Imam Al-Ramli dan Al-Imam Al-Khatib Al-Syarbini, tetap wajib bayar fidyah tersebut walaupun dia miskin, dan fidyah itu menjadi hutang. Catatan. Ijma' mengatakan orang yang terlalu tua dan tidak mampu berpuasa boleh untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan, dan dia tidak berdosa. Terlalu tua dan tak mampu berpuasa. Kalau dia umur 80, dia boleh berpuasa, subhanallah, maka dia berpuasa. Dia boleh berpuasa. Dia umur 90 dan dia mampu berpuasa, tak ada mudarat apa, dia puasa sampai 90 masih berpuasa Ramadan, maka dia berpuasa. Yang ni kalau dia terlalu tua dan tak mampu berpuasa, tak larat dah. Sebab terlalu tua, maka dia tidak wajib puasa Ramadan. Dia tak wajib puasa Ramadan.
Dan berapa banyak yang dia tinggal puasa Ramadan, dia kena bayar fidyah 1 hari 1 cupa. Kemudian masalah, orang yang tidak mampu berpuasa dibolehkan untuk tidak berpuasa jika dia memaksa dirinya untuk berpuasa juga sehingga menyebabkan mudarat pada badan atau nyawa. Puasanya sah tapi hukumnya berdosa. Puasa juga, orang yang dia sakit, kalau puasa juga mudarat diri dia. Puasa dia sah tapi berdosa. Disebutkan dalam Fathul Mu'in dan I'anatut Talibin. Kemudian bekerja berat. Ini orang yang bekerja berat dalam bulan Ramadan. Macam mana? Kadar susah dia ketika bekerja itu diukur dan dinilai bagaimana untuk membolehkan dia berbuka. Kadar masyaqqah, kesusahan yang dia tanggung ketika bekerja dalam bulan Ramadan itu diukur bagaimana. Kita tengok. Ini tajuk dia. Kadar masyaqqah yang membolehkan berbuka ialah ketika tubuh berasa sakit atau menderita yang boleh menyebabkan bahaya atau mudarat yang lebih berat. Orang yang bekerja dalam bulan Ramadan, maka kalau masyaqqah ataupun susah kerja yang dia nak tanggung tu sampai menyebabkan bahaya, mudarat, sakit tubuh badan dia, maka dia boleh berbuka. Bukan berbuka daripada awal tau. Bukan berbuka daripada awal. Main-main tu tak ada mula kerja. Dia kerja berat. Dia pergi kerja, sampai di tempat kerja, bawa mesin padi ke sebagai contohnya, tengah panas kan. 7:30 pagi dia sarapan siap. Dia kata saya kerja berat memang sepanjang tahun. Kan? Tak kisahlah apa-apa kerja ke tukang ke apa kan. Jadi dia kata dia kerja berat, dia sampai-sampai 7:30 tu sarapan siap. Itu haram. Dia kena puasa dulu. Setiap hari macam tu. Dia kena puasa dulu sampai dah bekerja 4 jam, 5 jam, sampai satu tahap dia dah hilang tenaga, nak bawa pun tak boleh, nak simen pun dah tak boleh, nak buat kerja yang dia buat tu dah tak boleh, kerja berat yang dia buat, maka waktu tu baru dia berbuka. Bukan daripada awal. Oleh itu, bagi orang yang terpaksa bekerja berat pada waktu siang bulan Ramadan, dia hendaklah berniat puasa seperti biasa pada malamnya dan berusaha berpuasa semampunya pada siangnya. Yang ni yang saya sebut tadi. Malam niat macam biasa, bangun sahur macam biasa, pergi kerja berat pun, tak kisahlah kerja berat apa pun, pergi bekerja dan keadaan berpuasa dulu. Dia pun bekerja, sampailah tak mampu, baru dia boleh berbuka. Ketika dia mula bekerja dan sampai kepada suatu keadaan yang boleh memudaratkan tubuh dan kesihatannya kerana terlalu lapar umpamanya, ketika itulah dia diberikan rukhsah untuk berbuka puasa. Rukhsah keringanan untuk buka puasa. Dia tidak boleh berhenti puasa sebelum mula bekerja pekerjaan yang berat itu. Nampak? Dia tak boleh daripada awal-awal pukul 9:30 sarapan dah, tak boleh. Dia mestilah puasa dulu. Malam tu mestilah niat puasa Ramadan, sahur, pergi kerja dalam keadaan puasa, kerja dah 6 jam, letih sampai tak boleh nak buat kerja. Ataupun dah sampai 7 jam dah kerja, sampai dah mudarat dah. Bukan sampai dah mudarat, maksudnya kalau kerja lagi dia akan mudarat. Waktu tu baru berbuka. Dan dia wajib qada di luar Ramadan. Macam yang saya sebut tadilah, orang yang buat kerja bendang di Kedah ni kan, kerja bendang. Kerja bendang ni bukan sepanjang tahun. Bukan sepanjang tahun, setahun 3 kali je. Kan buat bendang, ataupun 2 kali. 2 atau 3 kali, ada tempat dah 3 kali lah setahun. Jadi kena, dia buat bendang tu kena bulan Ramadan contoh. Habis buat bendang nanti, tunggu padi tu nak masak apa semua, nak tuai apa semua, bukan Ramadan dah, maka dia wajib ganti. Dia wajib qada. Masalah puasa bagi pemandu bas. Ustaz Muhadir buat main contoh untuk pemandu bas. Yang lain-lain tu maksudnya kerja apa pun kita kias lah, kita ukur lah sendiri kan, kita ukur. Tadi kita dah bagi dah kayu ukur untuk menilai sejauh mana sesuatu itu dikira sebagai
kesukaran yang boleh membuatkan orang tu buka puasa Ramadan. Puasa bagi pemandu bas, seseorang yang bekerja sebagai pemandu bas sebagai satu-satunya sumber pendapatannya tak boleh terus tidak berpuasa kecuali sudah sampai keadaan yang jika dia meneruskan puasanya ia boleh mendatangkan mudarat pada tubuh dan kesihatannya. Nah, pemandu bas pun sama ada mudarat tu untuk diri dia. Nah, tapi pemandu bas hari ni aircon rasanya dah aircon 2 orang pula tu wajib. Saya macam tak berapa nampak, wallahu alam, saya nampak macam tak, wallahu alam, saya pemandu bas marah saya pula kan. Saya tak tahu, yang saya tahu bas ekspres ni memang aircon wajib, mustahil lah tak ada aircon. Bas Al-Ustaz pi Johor Bahru ke, Ipoh pi Kajang ke, Kuala Terengganu ke, Negeri Sembilan ke, wajib aircon satu. Yang kedua, wajib 2 pemandu. Betul tak? Wajib 2 pemandu. So wallahu a'lam, saya tak tahulah kan kenapa Ustaz Muhadir mendatangkan contoh ni, sebagai contoh lah, sebagai contoh saja, lilistiknas, afwan. Kemudian keadaan bas, ada nombor kosong 40, ada keadaan bas yang berhawa dingin. Catatan ni, yang ni komen daripada pengarang lah, Ustaz Muhadir ni. Dia komen, dia kata keadaan bas yang berhawa dingin dan agak selesa sekarang membolehkan pemandunya untuk meneruskan puasa. Betul, yang ini saya setuju. Karena memang tadi pun saya terlintas benda tu. Ini saya setuju. Sudahlah berhawa dingin dan kemudian pula 2 orang pemandu. Jadi tak ada alasan lah bagi saya, bukan pekerjaan yang ni lah. Kecuali pemandu bas ni dia ada penyakit. Kalau dia tak makan dia akan letih dan tak boleh nak bawa. Kawan dia dah bawa dah daripada pukul 9 malam sampai pukul 2 pagi. Lepas tu giliran dia. 2 pagi tak puasa. 2 pagi tak puasa, no? Okey, kena buat contoh siang lah. Kita buat contoh siang lah. Kawan dia dah bawa daripada 10 sampai pukul 3 petang. Kemudian giliran dia, pemandu bas. Dan dia kalau dia tak makan, tubuh dia getak saat lagi dan dia tak boleh bawa. Yang tu dia boleh lah kan, sebab bukan saja mudarat diri dia, bahkan 30-40 penumpang di belakang. Kemudian contoh lagi, petani yang menuai pada bulan Ramadan, bukan menuai sahajalah, kerja-kerja yang seumpama dengan ni pengarang bagi contoh ni untuk kita, 2-3 contoh ni untuk kita. Sebab pekerjaan beratus-ratus pekerjaan dalam dunia ni, ada beratus pekerjaan, ni baru 3 contoh kan. Ada beratus pekerjaan yang berat, pekerjaan-pekerjaan yang berat, mancu semen, ikat bata kan, pasang gabion wall, tu pekerjaan yang berat tu tuan. Ada orang sepanjang tahun yang tu je. Gabion wall bukan boleh sembarangan orang pergi susun batu tu, dia ada orang tertentu je boleh kan. Habis projek ni dia pergi susun gabion di tempat lain, tempat gabion di tempat lain pula sepanjang tahun. Di tempat saya pun, di Akademi Darul Ifta ni pun memang orang gabion wall ni orang lain tak boleh. Sama macam orang pasang ekotek kan. Bukan semua tukang yang boleh ikat bata boleh pasang ekotek. Tidak, dia ada tim khas dia. Jadi ada yang grup-grup yang buat gabion ni, dia sepanjang tahun gabion. Di sini lagi pindah ke sana, gabion buat tu tengah panas sebagainya kan. Memang saya tengok pun letih. Tengok mereka buat kerja kan. Apatah lagi buat kerja tu. Subhanallah. Kita tengok contoh seterusnya, petani. Petani menuai pada bulan Ramadan. Petani yang menuai padi umpamanya pada bulan Ramadan, ni kena dengan orang Kedah ni. Kan, paling banyak padi di Kedah ni. Petani yang menuai padi pada bulan Ramadan dibolehkan berbuka puasa setelah memenuhi syarat-syarat berikut. Cumanya kita nak beritahu, petani yang menuai ni, realiti di Kedah, nak tuai padi, tuan tu dia tak tuai pun padi tu. Dia bayar dekat tokek mesin padi, pekerja tu lah pergi tuai. Dia duduk di rumah je. Dia tak buat apa pun. Niat praktikal ni saya sebut ni, maksudnya dia boleh untuk tak berpuasa.
dia boleh untuk berpuasa sebab dia duduk di rumah aja. Nah, kalau petani 50 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, yang tu betul. Tak guna mesin padi lagi. Dia manual, dia potong padi, kemudian dia tampi. Dia saya tak tahu sangat bahasa dia tu kan. Dia ambil, dia ketuk di itu, kemudian dia umpi ke, dia tampi itu, dia asingkan benda asing dengan padi itu. Yang tu memang letih. Yang tu memang letih. Hari ni, zaman moden hari ni, tuan sawah padi, tuan bendang, dia tak pi tuai padi, dia sewa mesin padi, banyak duit, lepas tu lah pi dia duduk di rumah aja, no? Dan dia sewa lori, sewa mesin padi, lepas tu lah buat kerja, kan? Okey, kita sebut juga supaya boleh jadikan ukuran kita. Petani yang menuai padi bulan Ramadan boleh buka puasa setelah memenuhi syarat-syarat berikut. Ni untuk dulu punya tuai padi lah. Zaman hari ni dah. 1. Penuaian tidak boleh ditunda sehingga bulan Syawal. Maksudnya tak boleh tunda dah. Kalau tunda rosak padi. Pokok padi itu akan rosak. Kalau tunda lagi rosak. Kena buat macam mana? Kena tuai juga bulan-bulan Ramadan ni. Maka letih lah. Letih buat macam mana? Ini maksudnya yang dulu. Cara tuai padi yang dulu ni maksudnya letih lah. Kita kata kat petani tu pakcik tak boleh ke tunda selepas Ramadan? Tak boleh dah. Satgi rosak. Pokok padi rosak. Okey, 1. Penuaian itu tak boleh ditunda sampai lepas bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, tidak mungkin dilakukan pada waktu malam. Nampak? Syarat untuk satu orang yang tuai padi pada bulan Ramadan ni untuk dia boleh buka puasa ialah apabila padi itu tak boleh dituai pada waktu malam. Wajib kena tuai waktu siang sebab dia kata malam tak nampak lubang, mesin padi nak masuk susah. Kan? Tak nampak lubang, tak nampak tengah bendang tu bukan ada lampu sebagai contoh. Dua syarat yang kedua. Nombor 3, akan terlalu penat jika berpuasa. Terlalu penat. Nombor 4, hendaklah berniat dahulu pada malam hari dan di awal pagi tetap berpuasa. Ni syarat macam kita bagi tahu tadilah, semua pekerjaan berat yang buat malam kena niat, pagi kena sahur macam biasa. Rutin orang berpuasa, niat sahur. Kemudian waktu nak pi ambil padi tadi ni, syarat dia mestilah berpuasa waktu nak pi tuai padi tu. Dia tak boleh daripada awal buka puasa, tak boleh. Ni syarat yang keempat, 3. Syarat keempat, berbuka jika terdapat uzur seperti terlampau penat atau letih. Terlalu penat atau letih, baru boleh buka. Itu syarat keempat. Yang kelima, berniat menggunakan rukhsah ketika berbuka. Waktu dia buka puasa, tuai padi itu, dia kata aku buka puasa kerana rukhsah yang diberikan, keringanan yang diberikan. Okey. Dan yang keenam, bukan tujuan semata-mata untuk berbuka. Kenapa dia berbuka tu? Ada sebab lain lah. Sebab dia terlampau letih, sebab kalau tak berbuka akan jadi sakit, tak boleh buat kerja. Walau bagaimanapun menurut Syekh Abdul Hasan Bakri, petani atau pekerja berat boleh berbuka secara mutlak tanpa syarat-syarat di atas. Yang tu menurut Syekh Abdul Hasan Bakri. Dan kita ikut pendapat jumhur ulama Syafi'iyah dengan 6 syarat tadi. Okey. Kemudian kita masuk tajuk musafir pula. Tajuk musafir. Orang yang boleh berbuka puasa Ramadan adalah yang keduanya orang musafir. Orang yang bermusafir boleh berbuka puasa. Ijma' mengatakan orang yang bermusafir boleh berbuka puasa. Musafir boleh buka puasa. Okey. Yang manakah lebih afdal antara berbuka atau meneruskan puasa ketika musafir? Terpulang kepada keadaan orang yang bermusafir. Mana lebih afdal? Dia nak teruskan berpuasa dan dia mampu. Musafir zaman hari ini, contohnya musafir 1000 km. Kita kata 1000 km dahsyat. Hari ini 1000 km. Al-Ustaz pergi ke Johor Bahru 1000 km. Naik flight 50 minit. Teruk tak? Tak teruk. Kan? Boleh tak puasa? Boleh sangat-sangat. Boleh tak berbuka? Pun dibenarkan.
Jadi terpulang pada dia. Jika dia terus berpuasa dan tidak ada mudarat padanya, afdal dia berpuasa. Tetapi jika dengan berpuasa boleh memudaratkan atau membahayakan kesihatannya, afdal dia berbuka. Mudarat ni sebab apa ni? Sebab kesusahan bermusafir tu. Nah, tapi kalau dalam musafir dia tu tak ada susah apa, dengan flight, dengan bas, tak ada susah apa, tak ada mudarat apa, afdal dia berpuasa. Musafir selepas subuh, ada khilaf. Tidak boleh berbuka puasa jika musafir selepas subuh, mengikut pendapat ataupun qaul mazhab, tetapi dibolehkan mengikut pendapat yang lemah, termasuk pendapat Imam Muzani, kerana telah ada sebab yang membolehkan rukhsah, iaitu musafir. Sesiapa yang bermusafir selepas subuh, maka tak boleh buka puasa. Ini kaedah. Dia bermusafir bulan Ramadan, 28 Ramadan, nak balik kampung pukul 9.30 pagi, musafir 9.30 pagi. Sampai di RNR pukul 2.30 petang. Boleh tak berbuka? Tak boleh. Sebab dia bermusafir selepas subuh. Ini syarat. Okey. Nombor 4, musafir semata-mata untuk mendapat rukhsah. Kan, dia dengar kuliah ni, bila dengar kuliah kata musafir boleh buka puasa, dia pun merasa macam tak larat. Pukul 5.30 dia musafir. Kawan mengaji, dengar kuliah, dia tak musafir lepas subuh, 5.30 pagi dia pun musafir. Tak jauh mana, 100 km je kan, keluar pergi 100 km, kawan pun makan. Semata-mata untuk berbuka puasa. Apa hukumnya? Tidak boleh bermusafir semata-mata untuk mendapat rukhsah supaya boleh berbuka puasa. Tak sah. Dia wajib qada. Wajib qada dan berdosa lah maksudnya. Bukan tak sah macam mana. Kan, memang tak sah pun dah dia makan. Kan? Wajib qada dan berdosa. Orang yang bermusafir semata-mata untuk mendapat rukhsah, dia wajib qada. Puasanya memang tak sah lah sebab dia makan dan dia berdosa. Berbuka ketika sampai di rumah setelah musafir. Tidak dibolehkan berbuka bagi orang yang bermusafir ketika sampai di rumah, mengikut Al-Imam Al-Qadhi Abi Tayyib dan jumhur ulama al-ashab. Walau bagaimanapun boleh menurut Ibnu Abu Hurairah, seperti yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Mawardi. Tak boleh buka orang yang musafir ketika sampai di rumah. Waktu dia sampai di rumah tu, dia tidak dibolehkan berbuka puasa. Dia kena teruskan berpuasa waktu dia dah sampai di rumah. Contoh macam ni. Dia musafir bulan Ramadan, 8 pagi bertolak, 3 petang sampai di rumah. Memang tak boleh berbuka. Memang dia tak boleh berbuka. Yang pertama sebab dia bermusafir selepas subuh. Memang tak boleh berbuka pun. Yang kedua, dia dah sampai rumah. Orang yang bermusafir kemudian sampai di tempat dia muqim ataupun sampai di tempat dia mustautin, dalam keadaan waktu berbuka belum sampai, belum tiba, maka dia wajib berpuasa, meneruskan puasa. Okey, orang yang musafir sepanjang tahun. Jangan buat pelik tuan-tuan. Ada orang yang musafir sepanjang tahun, dia bergerak daripada satu tempat ke satu tempat. Antara contohnya ialah orang yang berlayar. 2 tahun berlayar, gerak satu tempat ke satu tempat. Ada orang dia berlayar 2 tahun, bekerja sampai satu tempat dia berhenti lama, tak kira musafir lah yang tu kan. Sampai satu tempat dia jadi muqim. Ada orang musafir, bergerak sampai satu tempat, bergerak kan. Orang yang bermusafir sepanjang tahun tidak boleh berbuka. Dia mesti berpuasa kecuali dia sudah menetapkan hari-hari dalam setahun yang digunakannya untuk mengqadakan puasa yang ditinggalkannya. Okey nah.
Itu untuk orang yang musafir sepanjang tahun. Dia tak boleh berbuka. Sebab sampai bila dia nak ni? Sampai bila-bila pun dia tak puasa Ramadan lah nanti. Kan? Kecuali orang ni memang dia tak dah. Dalam jadual dia kata ni ada ruang aku akan puasa waktu ni, ganti balik. Yang tu orang yang musafir sepanjang tahun macam tu, yang dia dah ada waktu tempoh-tempoh yang dia letak, aku ada 2 bulan, iaitu bulan 6 dan bulan 11 yang aku boleh berpuasa sebab aku duduk lama sikit di tempat tu. Bulan 6 dan 11 tu aku duduk di situ lama sikit. Di situ aku nak qada. Aku akan qada di situ. Maka yang bermusafir sepanjang tahun ni, yang ada waktu untuk dia tetapkan untuk qada, maka dia boleh berbuka waktu dia duduk musafir sepanjang tahun tu. Kemudian musafir maksiat. Musafir untuk berjudi, musafir untuk berniaga benda yang haram, musafir untuk maksiat. Ijma' ulama mengatakan tak boleh berbuka. Maksudnya tak boleh untuk tidak berpuasa dalam Ramadan bagi orang yang musafir maksiat. Perjalanan dia pi tu untuk melabur sesuatu yang haram. Pelaburan yang haram, kan? Maka itu maksiat. Maka dia tak boleh berbuka puasa sepanjang musafir dia. Okey, dan yang terakhir untuk bab yang ke-6, tidak sampai jarak musafir. Ijma' ulama mengatakan tidak boleh berbuka bagi musafir yang tidak mencapai jarak yang membolehkan solat qasar, iaitu 85 hingga 90 km. Tak boleh. Sesiapa yang musafir tapi tak cukup jarak, tidak dinamakan musafir. Tak cukup. Contohnya 70. Nah, alhamdulillah dalam mazhab Syafi'i ini khilaf kita bermula daripada 80, paling rendah 83 tak silap saya. Bukan 85, 83 kalau tak silap saya. Dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji tak silap 83, wallahu alam, saya tak ingat. Tapi macam itulah khilaf di kalangan ulama Syafi'iyah antara 80 ke atas. 80 dan ke atas, no? Baru dinamakan musafir. Kurang daripada tu tidak dinamakan musafir. Wallahu taala a'lam. Kita sampai pada bab yang ke-7, muka surat 45, menggunakan kitab 206 Permasalahan Puasa karangan Ustaz Muhadir Haji Jul, hafizahullahu taala. Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin. Bab yang ke-7, perkara sunat dalam berpuasa. Nombor 1, yang sunat ketika berpuasa ialah sahur. Tasahharu. Bersahurlah. Fa inna fis suhuri barakah ataupun fis sahuri barakah. Itu hadis Nabi. Bersahur sunnah Rasulullah SAW, paling kurang minum air. Ijma' mengatakan sunat bersahur, dan sunat yang kedua ialah mengakhirkan sahur. Hari ini saya tengok orang-orang hari ini bersahur, alhamdulillah, 12:30 malam. Bersahur anak-anak muda terutamanya 2 pagi. Bersahur 11 malam sahur dia. Sunat kita mengakhirkan sahur, baru dapat barakah tu. Dan kadang-kala bila bersahur terlalu awal, tak dapat pahala bersahur, rugi, no? Kemudian muka surat 46, sahur dalam waktu imsak. Kan imsak berapa minit sebelum sebelum subuh tu, kan? Ada orang kata tak boleh makan dan minum dah waktu imsak. Betulkah? Boleh meneruskan makan sahur walaupun sudah masuk waktu imsak sebelum subuh. Imsak ni sebelum subuh lah. Nah, imsak ni sebelum subuh. Jadi ada orang sebut waktu imsak tak boleh makan. Tak betul. Nah, waktu imsak boleh makan.
boleh meneruskan makan sahur walaupun sudah masuk waktu imsak. Walau bagaimanapun, sunat berhenti makan sahur ketika sudah masuk waktu imsak, iaitu kadar membaca 50 ayat Quran. 50 ayat. Berapa muka surat? Kan? 50 ayat ni, satu muka surat ada 15 baris. Kita kata dalam 2 muka surat lah, lebih kurang kan. 2 muka surat. 10 minit lah. Sunat berhenti sekadar 50 ayat. Sekadar membaca 50 ayat. Sunat tidak makan ataupun berhenti makan sahur ketika sudah masuk waktu imsak, iaitu kadar membaca 50 ayat. Sunat lah, bukan wajib. Di sisi mazhab Syafi'i, di sisi mazhab Syafi'i, makan pada waktu imsak tak ada masalah, tak batal dan tak makruh pun. Ada satu pandangan, geng yang tak ada mazhab ni, di Malaysia pun ada geng ni. Dia kata waktu imsak tak boleh makan dah. Tu pendapat yang jangan guna pendapat tu, kan? Dia terkeluar daripada pendapat mazhab kita. Yang lebih teruk daripada pendapat itu ialah boleh makan selagi mana azan tak berhenti. Yang tu lagi sakan. Lagi duk azan, makan cepat. Baru asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, makan. Yang tu pun, pendapat itu pun sangat tak boleh pakai terus. Jangan pakai langsung. Pendapat itu pun tak boleh pakai. Batal. Siapa yang makan ketika azan subuh berkumandang, maka batal puasanya pada hari itu. Dia dikira sengaja berbuka dan wajib qada. Dan haramlah perbuatan dia. Haram perbuatan dia. No? Apa tu apa dia kena buat sepanjang hari itu? Dia wajib untuk menahan diri daripada makan dan minum, sama macam orang lain. Sekali orang buka puasa 7.30 baru dia buka puasa. Makan sahur yang sunat bermula selepas tengah malam. Tengok. Bermula selepas tengah malam. Jika seseorang makan sebelum tengah malam, maka dia tidak mendapat pahala sunat dan ia tidak dianggap sahur, tapi makan biasa saja. Makan isi perut. Makan tak ada pahala apa. Benda harus. Dia sahur pukul 8 malam, dia sahur. Tak kira. No, dia mesti selepas tengah malam. Afdal bersahur pada sepertiga malam yang akhir. Kalau malam kita bahagi 3, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita katalah 10 jam. 3 jam setengah, 3 jam setengah kan. 4 jam ke. Kira yang paling afdal sekali daripada pukul 3 sampai pukul 6. Itu yang paling afdal sekali. 3 sampai pukul 6, itulah waktu bersahur yang paling afdal. Lagi afdal, lagi hampir dengan subuh. Contohnya subuh jam 6, contoh. Pukul 5.30 mula makan. 5.15, 5.30, 5.45, 5.50 selesai dengan ayak apa semua. Kumuk-kumuk, gosok gigi semua selesai. 5.50. Berhenti. Yang tu yang paling baik. Yang paling baik. Paling dekat dengan waktu subuh. Dan sunat berhenti ketika masuk waktu imsak. Berhenti. Okey. Masuk fajar ketika sahur. Seseorang yang sedang bersahur dan mengetahui fajar sudah muncul. Fajar apa ni? Fajar sadiq, iaitu subuh lah. Kalau tak mau dengar ayat mengetahui fajar tak fajar ni, rimah lah ustaz. Fajar sebut subuh terus lah, senang. Kami tak faham kan. Contoh, seseorang yang sedang bersahur dan kemudian dia tahu masuk waktu subuh, hendaklah dia terus berhenti makan, mengeluarkan makanan yang ada dalam mulut dan menyempurnakan puasanya. Itu tak apa. Maka punya azan, Allahu Akbar, jangan telan. Terus buang yang ada dalam mulut, kumuk-kumuk, buang sisa-sisa apa semua, buang.
Jika dia meneruskan makan juga, maka batal puasanya. Wajib qada dan dia berdosa kalau dia teruskan juga. Nah, okey. Kita masuk bab baru, bab yang ke-8. Perkara yang membatalkan atau tidak membatalkan puasa. Yaqulul musannifu hafizahullah. Makan dengan sengaja. Makan dengan sengaja walaupun makanan sebesar sebiji lenga atau bijan dan dia tahu hukumnya membatalkan puasa, begitu juga minum. Siang hari Ramadan, dia ambil nasi 1 biji. Nasi sebiji aja, bukan 100 biji. Sekali suap tu kan 100 biji. Sebiji dia ambil makan. Sengaja, batal puasa dia. Begitu juga minum, seteguk saja dia sengaja minum, maka batal puasa dia. Makan kerana lupa. Orang yang makan kerana lupa dimaafkan, sah puasanya. Bulan Ramadan, yang ni kalau nak jadi pun hari pertama Ramadan lah, sebab tak biasa lagi. Kalau hari ke-26 tak jadi. Selalunya hari yang ke-26, hari yang ke-19 puasa Ramadan, orang tak terlupa selalunya lah. Dan selalunya nak jadi hari pertama Ramadan ataupun hari kedua Ramadan, kan? Elok aja dia makan sarapan. Duk biasa sarapan, makan. Habis dah, Allahu Akbar, Ramadan, baru teringat. Kebetulan tak sahur pula pagi tu, kan? Bangun nak pergi kerja, dimaafkan. Walau bagaimanapun jika dia lupa tapi makan sehingga kenyang, khilaf ulama. Menurut Imam Nawawi puasanya sah, tak batal. Menurut Al-Imam Ar-Rafi'i puasanya batal. Kalau makan sampai kenyang, Imam Nawawi kata tetap tak batal. Kalau dia memang tak ingat langsung, lupa, tak sengaja, memang lupa terus. Habis dah sepinggan setengah ayak dua cawan, Imam Rafi'i kata batal sebab terlampau kenyang, sampai kenyang. Imam Nawawi kata tak batal, puasanya tetap sah sebab dia terlupa dan tak sengaja. Okey, macam mana pula kalau makan sebab dia tidak tahu ia tidak boleh, dia tak tahu kata tak boleh, dia makan, dia ingat tak boleh, minum saja. Contoh, jika seseorang jahil tidak tahu tentang haramnya makan ketika berpuasa kerana baru memeluk Islam, bukan saja haram, bahkan batal puasa, dia tak tahu sebab baru peluk Islam, atau bukan sebab baru peluk Islam, sebab yang kedua, dia berada di tempat yang jauh daripada para ulama, ustaz-ustaz pun tak ada, jauh, kan? Atau orang yang tahu tentang hukum hakam Islam, maka puasanya sah, tidak batal. Dia tak tahu kata makan itu membatalkan puasa, kau tak batal. Ada ke tempat yang tak ada para ulama ataupun yang tak ada ustaz-ustaz? Tuan-tuan agak ada tak? Kan? Tuan-tuan yang kita hidup keliling-keliling kita ni, kita kata macam mustahil lah, tuan-tuan. Tapi kalau kita pernah masuk pedalaman 3 di Sabah atau Sarawak, kita akan jumpa tempat yang sampai hari ini masih menggunakan generator untuk mendapatkan elektrik. Ayak pun masih lagi sungai, dan saya dah sampai tempat-tempat tu, alhamdulillah. Di situ inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, di pedalaman-pedalaman itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, masih makan babi, masih tak tutup aurat, masih tak solat langsung. Dah berapa tahun masuk Islam? 7 tahun. Tiada solat, tiada syiar Islam, tak ada, tapi masuk Islam. Berapa tahun masuk Islam? 13 tahun. Tak tahu apa, tapi pernah masuk Islam satu ketika dulu. Pakat jawablah di depan Allah Subhanahu Wa Taala yang memegang kuasa lah, yang memegang kuasa terutamanya. Saya pernah pergi sampai ke dalaman sana, memang sangat menyedihkan lah. Suasana tu sangat menyedihkan, dan betapa mereka mengharapkan untuk seorang ustaz duduk di situ, peganglah 2-3 kampungnya dia. Tapi ustaz mana yang nak? Ustaz mana yang sanggup? Ni nak tinggal
wifi, nak tinggal YouTube, nak tinggal rumah, nak tinggal KFC, nak tinggal untuk pergi ke kawasan tu. Masih ada ribuan kampung yang tidak ada tempat untuk mereka merujuk. Entah mana? Internet tak ada. Memang tak ada. Internet memang tak ada. Kawasan-kawasan tu memang tak ada internet. Tak ada tempat rujuk. Betapa mereka sebut mereka memerlukan. Ada seorang ustaz cukup lah. Peganglah 4-5 kampung yang ada ni. Kami semua perlu untuk tanya kan. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tentang jangan ingat ni, berada di tempat jauh daripada para ulama ataupun orang yang tahu tentang hukum Islam ni, tuan-tuan jangan ingat ada ke ustaz tempat ni? Masih ada. Masih ada. No? Subhanallah. Tidak batal jika tertelan sisa makanan yang ada di celah gigi kerana sukar untuk membuangnya. Bawa tertelan. Tak batal. Merasa makanan. Boleh tak rasa ayam? Bancuh ayam bulan Ramadan nak buka puasa, masak nasi biryani ataupun masak lauk apa sebagainya, rasa boleh tak? Rasa kerana perlu rasa, keperluan tak makruh pun. Tapi kalau rasa tak ada keperluan, dah isteri dia dah rasa dah. Cukup dah garam. Dia pula nak pergi rasa. Tak apa-apa nak rasa juga. Tak ada keperluan, makruh. Hak isteri tadi tak makruh. Boleh tidak makruh merasa makanan dengan syarat tidak tertelan dan ada keperluan melakukannya. Syarat pertama tak tertelan. Telan bukan makruh. Kalau tertelan, kalau rasa-rasa telan, perbuatan tu membatalkan puasa. Kan? Yang kedua, keperluan. Jika tertelan, batal puasa. Tengok. Jika tertelan, batal puasa. Makruh jika tidak ada keperluan melakukannya. Saja-saja. No? Mak dia dah masak siap dah gulai tu, dia saja pergi dapur, rasa dia tak telan, rasa, lepas tu dia ludah balik. Yang tu tak ada keperluan dan hukumnya makruh. No? Tukang masak, dia rasa tu memang untuk sebab sekali semua orang nak makan. Takut terlalu masin ataupun terlalu tawar. Maka yang tu ada keperluan dan tidak makruh. Mengunyah atau melumatkan makanan untuk anak-anak sebagai contoh. Anak nak makan, anak kecil lagi kena kunyah, mak kena kunyah. Itu keperluan. Tidak makruh. Seorang ibu atau seorang ayah yang perlu untuk mengunyah atau melumatkan makanan tak makruh. Jangan telan batal. Dia kunyah ya bagi makan. Dia kunyah bagi makan. Lepas tu dia ludahlah. Kumuh. Boleh, iaitu tidak makruh seseorang ibu ataupun ayah ataupun siapa-siapa lah, bukan ibu bukan ayah pun, adik dia ke nak makan, yang kecil, bayi, melembutkan makanan untuk bayinya ataupun siapa-siapa, untuk siapa-siapa yang kecil, kerana ada hajat selama mana dia tidak tertelan makanan tersebut. Jika tertelan maka batal puasanya. Orang yang kena paksa, tajuk seterusnya, dipaksa makan ketika berpuasa. Tidak batal puasa jika dipaksa makan pada waktu siang bulan Ramadan. Seperti di China. No? Seperti di China, apa nama ni, mereka dipaksa, dipaksa dan dipukul. Maka itu tak batal. Kan? Dipukul sampai sakit, sampai mudarat, dia pun makan, kemudian dia meneruskan puasa dia, tak wajib qada. Subhanallah. Sebab dia dipaksa makan. Dan yang terakhir, makan dan minum pada waktu malam Ramadan. Perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa seperti makan, minum dan semua yang membatalkan puasa. Kecuali murtad hanyalah membatalkan puasa jika ia dilakukan pada waktu siang bulan Ramadan. Semua yang membatalkan puasa, makan, minum ke apakah, yang tu kalau buat malam, macam mana? Malam tak batal lah. Hak ni terlalu basic kan. Tapi kalau tuan-tuan pergi tempat-tempat yang pedalaman, benda ni bukan basic tuan, dia tak tahu. Kan? Malam boleh makan ke ustaz? Boleh. Malam boleh, malam Ramadan. No? Siang tak boleh jima', malam boleh jima' ke? Malam boleh, malam tak ada masalah. Bulan Ramadan malam boleh. Selepas buka puasa boleh ke ustaz? Boleh, selepas buka puasa. Kan? 8-5 minit boleh. Kira. Jadi malam tak ada masalah. Jika dilakukan pada waktu malam maka puasa tidak batal dan niat puasa yang telah dibuat pada malam itu juga tidak batal.
dia niat puasa pukul 8 malam. Niat puasa pukul 8 malam. Pukul 11 dia berjima dengan isteri dia. 11 malam. Bulan Ramadan. Batal tak niat puasa dia? Tak batal lah. Tak batal. Sebab tu malam. Perkara yang batal itu hanya ketika siang saja. Walhamdulillahirabbil alamin.